Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin qaidil mujahidin Sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum ila yaumiddin. Yang dimuliakan saudara pengerusi majlis, yang dihormati lagi dikasihi saudara yang berhormat Datuk Husyam Musa selaku Naib Presiden Parti Islam se-Malaysia, yang dihormati lagi dikasihi yang berhormat Ustaz Bai, Ustaz Mer, saf pimpinan Parti Islam se-Malaysia peringkat negeri, kawasan dan cawangan, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Pada mulanya, marilah kita sama-sama panjatkan kesyukuran yang sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana alhamdulillah dengan keizinan dan inayahnya dapat kita berkumpul dan dapat kita bertemu di dalam satu majlis penerangan anjuran Parti Islam se-Malaysia, dan sama-samalah kita doakan semoga kehadiran kita dan usaha-usaha kita ini akan diterima oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah dan sebagai salah satu usaha fi sabilillah. Saya pada malam ini nak kupas dua ataupun tiga isu saja, kerana saya nak beri masa yang cukup untuk Datuk Husyam untuk juga memberikan penerangan tentang isu-isu semasa. Isu pertama ramai dah sebut, iaitu tentang MH370. Tapi saya nak beritahulah pada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana liciknya UMNO Barisan Nasional. Hilangnya kapal terbang MH370 di mana-mana negara yang lainlah kalau ianya berlaku, kerajaan dan menteri yang berkenaan akan merasa teramat malu dengan kegagalannya untuk mengesan dan mengekori perjalanan kapal terbang itu, kerana MH370 berada dalam ruang udara negara Malaysia. Tetapi kalau sekarang ini, kalau tuan-tuan lihat imej yang diberikan, seolah-olah kerajaan UMNO Barisan Nasional telah melakukan satu tindakan yang hebat, berjaya menyelaraskan 26 negara dalam usaha mencari MH370. Saya rasa kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke parlimen, boleh meluat, boleh naik muntah dengar ahli parlimen UMNO Barisan Nasional mengatakan, kami ucapkan tahniah kepada kerajaan Malaysia yang telah berjaya menyelaraskan 26 negara mengendalikan satu operasi yang unprecedented. Ni unprecedented ni Hishamuddin pun sebut selalu, pimpinan UMNO pun sebut selalu. Maknanya unprecedented ni maknanya tak pernah berlaku lagi dalam sejarah. 26 negara
bergandeng bahu untuk nak cari sebuah kapal terbang yang dah hilang tak tahu di mana. Ya. Saya bangun, saya kata sepatutnya yang kita ucapkan tahniah dan kita puji ialah 26 negara yang sanggup datang bantu kita. Tapi takkan kita nak puji kerajaan yang telah gagal memenuhi peranannya melindungi rakyat dan warga asing yang berada dalam kapal terbang itu kerana gagal mengesaninya dan bertindak dengan cepat. Ya. Ianya satu kegagalan. Operasi yang unprecedented ini, operasi yang seperti mana tidak pernah berlaku ini, adalah disebabkan kegagalan yang unprecedented. Kegagalan yang tidak seperti mana pernah berlaku sebelum daripada ini. Ianya dilakukan oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional. Sepatutnya rasa malu, tapi tak, rasa bangga. Dan rakyat pun kagum, seronok tengok Hishamuddin. Dia orang kata, wah hebat Hishamuddin kecek bahasa Inggeris. Itu pula jadi isu. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita fikir. Kapal terbang itu hilang dari kesan radar pada pukul 1.18 pagi. Sekarang ni semua dah sahkan 1.18 pagi. Dulu mula-mula kata 2.40 pagi lah, 1.30 pagi lah, ya? Dan diserahkan pada ketika itu kepada Vietnam. Dia macam bila masuk dalam ruang udara Vietnam, maka kita serah kepada Vietnam. Vietnam mengesahkan tak terima kapal terbang itu. Diberitahu kepada Malaysia, yang air traffic controller dia, yang pihak yang mengawal trafik udara ni, yang dekat lapangan terbang yang pakai Jabatan Penerbangan Awam punya radar ni, Vietnam dah beritahu tak masuk. 1.30 dah tahu. Tapi tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, pengisytiharan kapal terbang itu hilang oleh Jabatan Penerbangan Awam hanya dilakukan pada pukul 5.30 pagi secara dalaman, dan dilancarkan usaha cari dan selamat oleh Jabatan Penerbangan Awam 5.30 pagi, 4 jam selepas kapal terbang tu dah tak dapat dikesan. Cuba tuan-tuan fikirkan, kalaulah dah hilang daripada radar, ada hanya dua kemungkinan. Satu kemungkinan jatuh ke laut. Di tempat yang hilang, dia jatuh ke laut. Kalau 4 jam baru kamu lancarkan usaha cari dan selamat, orang yang kalau ada yang jatuh dalam laut lah, orang yang hidup cedera mati. Kenapa? Kerana kamu sampai, kamu lancar 4.30, kamu sampai pukul 6.30, 2 jam nak sampai sana, maknanya dah 5 jam. Ini nyawa rakyat, nyawa manusia 200 lebih. Sepatutnya hilang di radar, terus isytihar operasi cari dan selamat, beritahu airport di Kota Baru, beritahu TUDM di Kuantan, beritahu TUDM di Gong Kedak, beritahu mereka-mereka yang beroperasi di pelantar-pelantar minyak yang tak jauh daripada situ. Tapi tidak.
tunggu 5.30 baru umum. Ni dalaman 7.30 baru buat press conference secara resmi, beritahu dunia. Itulah sebabnya keluarga penumpang-penumpang Cina yang duduk dalam MH370 tengah tunggu dekat China, tengah tunggu kat Beijing. Kapal terbang sepatutnya sampai 6.30. Mereka tunggu, tak sampai-sampai lagi. Tanya orang dekat airport Beijing, orang airport Beijing kata tak tahu. Tanya mas, wakil mas dekat Beijing, ada yang mengikut apa yang dilaporkan, ada yang kata kapal terbang tu belum bertolak lagi. Kenapa? Kerana tak ada maklumat, tak dimaklumkan sehingga pukul 7.30. 7.30 tu dah 6 jam. Lepas itu buat mesyuarat dengan TUDM 10.30 pagi. Dah 9 jam. Kalau kapal terbang tu jatuh di laut Cina Selatan, kalau ada yang selamat dah tenggelam, dah mati, baru nak lancar secara besar-besaran usaha cari dan selamat. Kalau jatuh, kalau tak jatuh, dua kemungkinan. Hilang kat radar, dua kemungkinan. Satu jatuh, satu tak jatuh. Dia padamkan transponder dia, radar tak dapat kesan. Radar Jabatan Penerbangan Awam tak dapat kesan. Dia terbang 1 jam, tuan-tuan. Kapal terbang ni boleh jalan, boleh terbang 800 km 1 jam. Kamu beritahu TUDM pukul 10.30, dah 9 jam. Kapal terbang tu dah boleh terbang 5-6 ribu kilometer. Kamu tak tahu ke arah mana. Nak cari macam mana? Lagi lama ditunggu, lagi jauh kapal terbang tu. Itulah sebabnya saya sebut dalam parlimen, saya pengalaman dalam Petronas, dilatih dalam soal search and rescue, cari dan selamat. Dia punya prinsip, berlaku terus bertindak. Jangan lengah-lengah. Apa sepatutnya dilakukan oleh Jabatan Penerbangan Awam, oleh Air Traffic Controller tu? Dia sepatutnya dia lancar, bila hilang kat radar, dia lancarkan SAR, dia beritahu TUDM Kuantan, dia beritahu TUDM Gong Kedak, dia beritahu yang orang yang buat kerja dekat pelantar, cuba cari. Pada masa yang sama, dia kena beritahu TUDM, radar kami dah tak jumpa. Radar kamu cuba cari. Radar dekat Gong Kedak, radar dekat Bukit Bendera, dekat Pulau Pinang, dekat Butterworth. Tapi tak, dia tak beritahu. Bila dia tak beritahu, pihak TUDM nampak kapal terbang lalu, dia tak tahu MH370 dah hilang. Apa yang dikatakan oleh Timbalan Menteri Pertahanan, ya, Timbalan Menteri Pertahanan kata dia andaikan kemungkinan yang tukang jaga radar tu dia nampak kapal terbang tu pusing, lepas tu terbang, mungkin dia kata pihak Air Traffic Controller, Jabatan Penerbangan Awam yang suruh kapal terbang tu pusing. Lalu dia tak buat apa-apa tindakan. Kerana apa? Kerana tak diberitahu. Kalau diberitahu, tuan-tuan dan puan-puan, maka semua, kalau yang mengantuk tu pun akan segar balik. Cari, ada radar. Radar yang kita beli dekat Gong Kedak mengikut Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam parlimen dia sebut, ianya dibeli semasa dia Menteri Kewangan, ianya radar di antara yang tercanggih. Dapat kesan, tapi tak bertindak. Kalau dimaklumkan,
oleh Jabatan Penerbangan Awam, kapal terbang kita hilang, maka semua radar tentera yang ada di Malaysia dan minta tolong radar tentera yang ada di Vietnam, minta tolong radar tentera yang ada di Siam, minta tolong radar tentera yang ada di negara-negara jiran, cuba tolong cari. Pukul 1:30 pagi ataupun pukul 2 pagi, semua akan terjaga, semua akan duk alert, semua akan duk standby nak tengok mana kapal terbang itu. Tapi dia tak buat. Dan itulah sebabnya bila pukul 2.40 pagi kapal terbang dikesan oleh radar di Pulau Pinang, di Bukit Bendera, kita tak buat apa-apa. Inilah apa yang disebut oleh Aiman Atirah tadi. Sepatutnya bila dah kesan, kalau dah tahu, dah kesan, hantar jet pergi intercept. Intercept ni bukan makna tembak. Tengok kenapa, apa yang berlaku. Boleh terbang sebelah menyebelah. Pilot boleh nampak pilot. Boleh pakai hand signal ke apa ke. Paling kurang, kalau tak boleh diselamatkan, paling kurang kita dah tahu kapal terbang tu pergi mana. Dan kalau jatuh dalam laut, jatuh di mana. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, inilah yang dunia duk gelakkan kita. Dalam keadaan sedih, membantu, tapi dia gelakkan kita. Dia gelakkan kita kenapa? Kerana kita duk cari hampir 1/3 dunia kita cari. Daripada lautan Selat laut Cina Selatan, pergi ke Laut Andaman, pergi ke Strait Malacca apa ni? Selat Melaka, pergi ke selatan Laut Hindi, satu kawasan yang begitu besar, langsung tak tahu di mana. Ni yang dia orang gelakkan. Lepas itu nak salahkan orang lain. Baru-baru ni Hishamuddin keluarkan kenyataan, Rolls Royce, engineer Rolls Royce, Boeing, kenapa tak tolong? Awak yang tak pandai nak kawal dan nak pantau, nak salahkan orang lain. Lepas itu nak puji diri kerana mampu mengendalikan operasi yang dilakukan oleh 26 negara. Inilah yang kita rasa diorang ni betul-betul lah macam main-main. Ya? Seperti mana yang disebut tadilah, penerbangan tu berhenti. Berhenti ni macam ikut kata Raja Bomo tu lah, tergantung di antara 3 negeri. Berhenti, dia terberhenti kat situ. Jatuh pun tak, naik pun tak, dia berhenti. Tergantung. Apa punya tu? Maknanya memang maksud Datuk Seri Najib pada asalnya, maksud dia memang terempas. Itulah sebabnya kita bawa usul esoknya dalam parlimen, ucapan takziah ya dan sebagainya, semua dibuat. Sampai majlis fatwa terpaksa berikan peringatan, jangan lagi buat solat jenazah. Kenapa? Kerana semua faham itulah maksud Datuk Seri Najib. Tapi bila orang Cina daripada tanah besar Cina mengamuk, ya, mana buktinya? Maka terpaksalah Hishamuddin selamatkan sepupu dia. Inilah mainan politik yang dilakukan oleh Hishamuddin, Najib dan UMNO Barisan Nasional. Bila Hishamuddin masuk parlimen, dia cerita panjang, saya tanya dia, apa yang dibuat di antara 1,5 dan 5,5? Dia tak jawab. Dia tak jawab. Ya. Inilah kita rasa cukup sedih dengan peristiwa ini dari sudut pertanggungjawaban kita, ya, dari sudut ketelusan kita, dari sudut kelicikan kerajaan UMNO Barisan Nasional yang nak jadikan satu tragedi ini menjadi sebagai satu benda yang nak menerima pujian dan ucapan tahniah bagi mereka, ya, mainan mereka, ya. Saya nak beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan, saya setuju dengan apa yang disebutkan
oleh pihak Australia. Ya. Dia kata nak cari ni bukan mudah. Lautan Hindi ni dia antara lautan yang terdalam. Ada di beberapa tempat secara pukul rata ianya 3 kilometer dalam airnya. Di tempat kawasan yang nak cari ni. Ada di beberapa tempat sampai 7 kilometer dalam airnya. Ya. Nak cari yang kotak hitam tu dia boleh hantar signal 1 kilometer je. Untuk menerimanya jaraknya 1 kilometer je. Tempat mana kapal terbang tu jatuh tak tahu. Kalau jumpa serpihan sekalipun, tuan-tuan dan puan-puan, tempat serpihan dijumpa adalah selepas 20 hari lebih ianya dibawa oleh arus laut. Macam mana nak cari tempat yang dia jatuh? Kita cari, kita dapat serpihan itu di satu tempat, itu bukan tempat kapal terbang jatuh. Itu tempat selepas 20 hari lebih. Inilah sebabnya saya telah keluarkan kenyataan, saya minta kerajaan Malaysia mengaku kelemahan dan kesilapan. Satu lagi yang saya marah, dia ni nak ambil kesempatan. Dalam parlimen, Hishamuddin kata, kita nak kena beli radar baru. Sedangkan radar yang ada telah mengesan. Hanya kamu tak bertindak. Ni puak-puak ni asyik nak cari peluang dia. Kan orang lain beli dengan 100 juta, dia beli dengan 300 juta. Alasannya apa? Alasan kerana MH370. Ya. Saya rasa cukup duka cita dengan cara bagaimana operasi daripada mula dilaksanakan. Ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukuplah ya dengan isu MH370 tu. Kita terus doakan apa yang disampaikan oleh Aiman Attiraq salah satu teori. Kemungkinan sekiranya kapal terbang tu tak jatuh dalam laut, besar kemungkinan ianya telah di-hijack ataupun telah dikuasai secara remote daripada jarak jauh, bawa turun ke kamp tentera di Diego Garcia. Ini teorinya. Kita tak ada bukti setakat ini. Amerika menafi, Hishamuddin pun menafi. Tetapi bukan hanya kita, tetapi ada seorang ahli parlimen di United Kingdom, di England, yang bernama George Galloway. Dia secara terus terang dalam Facebook dia kata, Amerika jangan menipu, kami semua tahu kapal terbang MH370 berada di pengkalan Angkatan Tentera Amerika Syarikat di Diego Garcia. Tapi itu andaian, itu teori. Mungkin betul, mungkin tak, saya tak tahu. Tapi sekiranya benar, maka ianya bererti bahawa kerajaan Malaysia bersekongkol dengan penipuan dan kezaliman yang dilakukan oleh Amerika Syarikat. Yang paling teruk, dia nak berikan gambaran seolah-olah juru terbang bersalah, Kapten Zahari. Kerana apa? Penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ceritanya Kapten Zahari ni hadir di perbicaraan Datuk Seri Anwar pada 7 hari bulan. Penerbangannya malam itu 12.40 malam. Petang tu kata mereka
Kapten Zahari hadir di mahkamah, dia dengar keputusan Anwar didapati bersalah, maka dia mengamuk, dia bawa kapal terbang tu, bawa lari, bunuh diri. Yang berhormat Siva Rasa, Peguam bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, telah menyatakan Kapten Zahari tak hadir dalam perbicaraan itu. Kalau nak kira orang yang menyokong Pakatan Rakyat, semua yang pilot-pilot yang menyokong Pakatan Rakyat akan buat lari kapal terbang emas. Saya nak beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan, 80% daripada juru terbang emas bersama dengan Pakatan Rakyat. Tapi tak ada yang bawa lari kapal terbang. Kerana kita ni bukan jenis yang gila macam Kinabatangan. Ya. Tapi ianya hanya menunjukkan betapa terdesaknya UMNO Barisan Nasional. Ini tradisi mengelirukan rakyat yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional, nak jadikan satu peristiwa yang memalukan sesuatu yang dibanggakan. Ini apa yang UMNO buat, MH370. Satu lagi perkara yang dia nak kelirukan ialah soal cukai GST. Ni sekarang ni, semalam dekat Parlimen hangat berbahas GST. Cukai perkhidmatan, barangan dan perkhidmatan yang akan dikenakan mulai bulan 5 tahun depan. Kalau mengikut apa yang ditulis oleh Idris Jala sendiri, dia mengatakan bahawa GST ini mampu apabila dilaksanakan dengan sepenuhnya dan dah matang, mampu mengutip cukai sebanyak 27,000 juta daripada rakyat. Bila Menteri Kewangan yang kedua membentangkannya dalam Parlimen, dia cakap dengan terus terang, GST ini bertujuan untuk mengambil alih peranan cukai pendapatan dan sumbangan minyak dan gas yang selama ini kita menikmati. Kerana apa tuan-tuan? Kerana cukai pendapatan ni pun tak stabil. Kalau kena kemerosotan ekonomi, pendapatan merudum, orang dah tak boleh bayar cukai pendapatan kurang. Minyak dan gas, tahun demi tahun, sumber kita semakin kurang. Petronas pun dah cakap dia dah tak nak bagi sebanyak mana yang dia bagi selama ni. Maka kerajaan nak cari sumber pendapatan yang baru. Dan sumber pendapatan yang baru yang dia cadangkan ialah satu sistem cukai yang baru yang akan membebankan rakyat, sama ada yang miskin ataupun yang kaya. Malahan yang kaya dia lega sikit. Kerana apa? Kerana cukai pendapatan dia kurang. Cukai keuntungan dikurangkan. Tapi cukai bila kita beli barang, kita beli perkhidmatan, kita kena bayar cukai yang baru. Ya? Inilah yang tujuan di sebalik GST, tuan-tuan. Jangan UMNO Barisan Nasional nak menipu. Inilah yang saya kata dia nak kelirukan rakyat. Tradisi mengelirukan rakyat. Dia cakap, kita nak laksanakan GST kerana apa? Kerana ianya lebih telus, ya, lebih baik, lebih adil, lebih maju dan sebagainya. Semua bohong. Dia nak laksanakan GST kerana dia nak ambil duit rakyat dengan lebih lagi. Dalam bajet yang dibentangkan di Parlimen pada penghujung
tahun yang lepas. Kerajaan UMNO Barisan Nasional, dia mengaku masalah yang dihadapi oleh ekonomi, defisit, iaitu kita belanja lebih daripada pendapatan, maka kita pinjam. Jumlah pinjaman tu yang dikatakan defisit tu terlalu besar, maka kena kurangkan defisit. Cara nak kurangkan defisit dua: kurangkan belanja, tambah pendapatan. Dia kurangkan belanja macam mana? Tarik subsidi. Subsidi minyak dikurangkan, subsidi gula dihapuskan, subsidi untuk TNB dikurangkan. Bila subsidi dikurangkan, belanja kurang. Kalau belanja kurang, maka hutang boleh kurang. Ni satu cara. Cara kedua ialah untuk tambah pendapatan. Kurangkan belanja, kurangkan subsidi. Tambah pendapatan. Tambah pendapatan macam mana? Tambah cukai ke atas rakyat. Sekarang ni GST ianya dikenali sebagai cukai perbelanjaan. Bila kita belanja, kita kena cukai. Betul, beras tak kena cukai. Tapi tuan-tuan pergi kedai, makan dekat kedai mamak, kalau kedai mamak ni dah daftar sebagai kedai GST, tuan-tuan makan nasi goreng mamak, kena bayar GST. Betul, tepung, gula tak kena cukai. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke kedai beli kuih, dan kedai kuih itu adalah kedai yang daftar di bawah GST, tuan-tuan kena bayar GST. Kalau dulu kita makan minum dekat kedai mamak tak payah bayar cukai. Sekarang kita kena bayar cukai. Kalau dulu kita pergi hantar kereta kita repair tak payah kena cukai. Sekarang kita kena cukai kerana ianya perkhidmatan. Kedai-kedai yang macam ini, dia nak daftar diri dia sebagai kedai GST. Kerana apa? Kerana bila dia berdaftar sebagai kedai GST, dia akan mendapat layanan yang istimewa. Dia boleh claim balik cukai GST yang dia bayar atas elektrik. Dia boleh tuntut balik. Cukai GST yang dia bayar atas barang-barang yang dia beli, spare part, kena cukai GST. Dia kedai GST yang dia bayar, bila dia jual pada kita, dia kenakan GST pada kita. Kita yang bayar cukai itu, cukai yang dia bayar, dia boleh tuntut balik. Ni dia. Dia sistem GST ni memang sukar untuk difahami. Itulah sebabnya kerajaan akan membelanjakan 150 juta untuk nak beri latihan kepada kedai-kedai dan pemilik kedai yang akan berdaftar di bawah GST. Dia akan faham, dia bayar GST bila dia beli barang, tapi bila dia jual barang tu, dia boleh tuntut balik. Kalau kedai tak daftar bawah GST, tak boleh tuntut balik. Ni yang akan merumitkan kehidupan rakyat. Kerana apa? Kerana bila dia nak kenakan cukai ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia tak kisah kita ni orang miskin ke orang kaya. Sama je. Cukai pendapatan, sistem cukai yang ambil kira pendapatan seseorang.
gaji 2,500 ke bawah tak kena cukai pendapatan. Kita belanja pun tak kena cukai dulu. Sekarang ini cukai pendapatan tak payah bayar, tapi cukai GST bila kita pergi kedai, kita makan, kita belanja, kita beli barang, kita hantar kereta repair, semua akan kena GST. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ini akan menambahkan beban kepada rakyat. Ya. Kerajaan UMNO Barisan Nasional dia belanja untuk kempen GST untuk nak kelirukan rakyat ni. Dia belanja 17 juta. Yang dia buat billboard, yang dia buat iklan dalam televisyen, ya. Dia buat dokumentari ke apa ke dalam televisyen dan sebagainya supaya orang semua ingat, oh, GST ni okey, GST ni tak ada masalah. Tapi percayalah, apabila tujuannya ialah untuk menambahkan pendapatan cukai, sudah pasti kita akan terasa kesannya. Macam mana nak tambah pendapatan cukai kalau tidak dengan diambil cukai daripada rakyat? Ya? Maka tuan-tuan dan puan-puan, semalam kita berbahas, saya punya suara pun dah naik serak pasal duk jerit-jerit dalam parlimen. Ya? Hari Isnin ni tetap akan bahas, tapi kita tahu akhirnya bila dibuatnya belah bagi, bila buat undi, UMNO Barisan Nasional akan sokong. Dan kadar 6% itu tuan-tuan adalah permulaan. Dia boleh naikkan. Kadar cukai itu dia boleh naikkan. Kalau sekarang ini di beberapa negara termasuklah di England, dia tak panggil GST, dia panggil VAT. Sama ajalah, Value Added Tax, Goods and Services Tax. Dekat sana dah lebih daripada 20% cukai yang dikenakan. Ya? Dia menipu rakyat, dia kata, oh dulu GST, SST, sebelum GST, SST. SST ni Sales and Service Tax, dia merupakan dua cukai, Sales Tax dan Service Tax. Sekarang ni kita tukar dengan satu cukai, GST, Goods and Services Tax, satu je. Saya nak beritahu secara ringkas. Sistem SST ni, kalau barang dia kenakan cukai, dia ikut harga kilang. Katakan barang tu keluar daripada kilang harganya RM200, maka dia kena cukai 10% pada barang itu. Kilang tu jual dengan harga 220, dia jual, dia ambil yang RM20 tu, beri kepada pihak custom. Lepas itu pemborong tak ada cukai, peruncit tak ada cukai. Cukai hanya dekat kilang. Sistem GST, dia ambil harga bukan dekat kilang. Dia ambil harga barang itu dekat kedai runcit yang jual. Maknanya kos pemborong dan keuntungan pemborong, kos peruncit dan keuntungan peruncit. Dan kita kena cukai atas harga yang akhir. Maknanya kalau barang tu RM200 daripada kilang, lepas tu pemborong beli, dia punya kos dan sebagainya, dia ambil untung RM50, kos dia katakan RM30, dia jual kepada peruncit 200 campur 30 campur 50, RM280. Lepas tu dia jual, peruncit pula dah ambil, dia pula tambah dengan keuntungan dia, dengan kos dia, akhirnya harga barang yang nak jual pada kita, harganya bukan 200, dah jadi 350 ataupun 400 ringgit. Cukai diambil
ikut harga ianya dijual pada kita, bukan harga di kilang. Itulah sebabnya bila kita bayar dekat kedai, dia akan beritahu kita, ini harganya, ini cukainya, kamu bayar berdasarkan pada harga kedai itu jual pada kita. Inilah sebabnya walaupun angkanya 6%, tapi ianya lebih oleh kerana 6% dikenakan pada harga yang lebih tinggi. Ni semua dia tak cerita pada kita. Dia tipu. Dia kata dulu 10 campur 6, sekarang ni hanya 6. Yang 10 campur 6 tu tuan-tuan, yang 6 tu hanya dekat hotel-hotel 5 bintang. Tapi sekarang ni bila GST kena, hotel yang murah pun akan dikenakan GST. Restoran yang murah pun akan dikenakan GST. Kalau SST dulu hanya restoran yang 5 bintang yang 1 tahun jualan dia 3 juta ke atas. Maknanya bawah GST jualan 500,000 ke atas setahun, dia boleh kena. Kalau yang kurang daripada itu pun dia daftar pun kena. Ya, itulah sebabnya pendapatan bagi pihak kerajaan akan bertambah. Poin saya yang terakhir. Pada esok akan diadakan satu himpunan besar-besaran di Baling, mengingati kembali peristiwa demonstrasi Baling yang telah diadakan pada tahun 70-an. Ianya juga merupakan bantahan terhadap pelaksanaan GST yang nak dirancangkan oleh kerajaan. Bila kerajaan UMNO Barisan Nasional Negeri Kedah dia tahu, maka dia buat program selawat perdana. Hari yang sama, masa yang sama. Ada orang tanya saya, nak hadir mana satu? Saya kata, kalau kamu hadir yang selawat perdana, kamu menyatakan cinta kamu pada Rasulullah. Tapi kalau pergi yang demonstrasi Baling, kamu buat apa yang Rasulullah perintah kamu buat. Satu hanya pergi untuk menyatakan sayang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi melaksanakan perintah Rasulullah. Apa makna kita nyatakan kasih dan sayang pada Rasulullah, tapi apa yang diperintah kita tak buat? Ya. Soal nak buat selawat, nak buat kasidah, nak buat nasyid, nak nyanyi apa ni? Ya Hanana, Ya Hanana. Tu bukan selawat. Ya Hanana tu bukan selawat. Ya. Tu macam nasyid lah. Kami bahagia, kami bahagia. Kami seronok, kami seronok. Ya. Kerana apa? Kerana kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa sekadar nak cakap kita suka, kita seronok, kita selawat pada Nabi, alhamdulillah, ianya amalan yang baik, khair. Tapi soal menentang kezaliman, menegak yang makruf, ni benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah kita lakukan. Ya, itulah saya nak tutup dengan mengambil satu petikan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibn Majah. Tapi potongannya yang berbunyi, sayakunu
ba'di umara. Akan ada selepas diriku penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintah. Faman saddaqahum bikadzibihim. Sesiapa yang membenarkan dan mengiyakan pembohongan mereka, wa a'anahum ala zulmihim, dan membantu mereka atas kezaliman yang mereka lakukan, laisa minni, dia bukan daripada aku, walastu minhu, dan aku bukan daripadanya. Ya. Apa makna kita berhimpun beramai-ramai menyatakan kasih sayang pada Rasulullah, tapi kita tak laksanakan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah kita? Jangan kita bersekongkol dengan penipuan yang dilakukan oleh pemerintah yang ingin memeras rakyat, tambah pendapatan, tapi soal rasuah, ketirisan, kebocoran berterusan. Lagi banyak dia kutip, lagi banyak dia boros. Lagi banyak dia kutip, lagi kaya pemimpin-pemimpin, rakyat terus tertindas. Apa makna kita menyatakan kasih kepada Rasulullah, tapi kita membantu penguasa-penguasa, pembesar-pembesar, pemerintah-pemerintah dengan kezaliman yang mereka lakukan? Saya nak beritahu, terlupa tadi. Ini yang saya nak sebut juga. Isu saya rasa bila Datuk Seri Anwar Ibrahim datang mungkin pasti dia sebut, tapi saya nak kena sebut jugalah. Ya? Mungkin ramai orang kita tak faham, tak ikuti. Bila nak diadakan pilihan raya kecil dekat Kajang tu, tarikh penamaan calon 11 hari bulan Mac. Tarikh perbicaraan Datuk Seri Anwar Ibrahim dah ditetapkan dan dipersetujui bersama 7 hingga 10 April pada asalnya. Tapi bila dilaksanakan ataupun dilancarkan Kajang Move, gerak Kajang ini, tiba-tiba mahkamah boleh panggil peguam Datuk Seri Anwar Ibrahim, hakim sendiri hadir, panggil peguam bagi pihak kerajaan yang Datuk Syafiee, dia boleh tunda tarikh tu, dia awalkan daripada 7 hingga 10 hari bulan April, 4 hari dia ringkaskan jadi 2 hari dan dia bawa ke depan 6 dan 7 Mac, Khamis dan Jumaat. Sedangkan penamaan calon 11 Mac. Dan dilakukan perbicaraan itu dalam keadaan yang tergesa-gesa, sehingga pada hari Jumaat dah pukul 5, tapi mahkamah tak nak berhenti lagi. Mahkamah kata kita dapati Datuk Seri Anwar Ibrahim bersalah, kita beri kamu 1 jam, 1 jam untuk buat mitigasi. Mitigasi ni macam kalau dah dapati bersalah tu kita buat rayuan lah. Ya, saya dah tua, saya sakit, ini itu dan sebagainya. Karpal Singh dia dapat nak buat mitigasi, dia dapat 3 minggu tuan-tuan. Datuk Seri Anwar Ibrahim dia beri 1 jam. Habis bicara pukul 5 petang, di mana dalam perbicaraan itu bukti-bukti yang semuanya telah rosak, mahkamah dulu dah tolak tanpa apa-apa alasan yang kukuh, tanpa merujuk pada mana-mana pakar. Hakim kata contoh masih tak rosak, sedangkan tak disimpan dalam peti ais, beg plastik semua dah dipotong, simpan dalam laci untuk 3-4 hari, simpan dalam laci. Perbicaraan yang asal kata contoh ini dah rosak, tak boleh pakai.
Ianya bukan air mani, ianya DNA. DNA ni boleh dapat dari mana-mana, tuan-tuan. Tapi dia tipu. Dan mahkamah dengan sewenang-wenangnya mengatakan, contoh itu boleh diguna pakai. Datuk Seri Anwar, kamu didapati bersalah 5 tahun, saya beri kamu 1 jam buat mitigasi. Pukul 6 petang buat mitigasi. Karpal Singh kata, nak buat mitigasi macam mana? Surat doktor tak ada dengan saya. Dia kata tak payah surat doktor, tak payah. Kita semua dah tahu, tak payah. Terus dijatuhkan hukuman. Ya? Didapati bersalah, lepas mitigasi baru dia jatuhkan hukuman penjara 5 tahun. Maka pada hari Jumaat 7 malam, Anwar dah dapati dia dah tak boleh bertanding di Gajah. Inilah mainan yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, UMNO Barisan Nasional ni jahat tak jahat? Jahat. Ya, tak cekap, bohong, kelirukan rakyat, menindas dan jahat. Ya, jangan kita beri dia bertapak balik di negeri Kelantan, dan kita tentukan insya-Allah pilihan raya umum yang akan datang, dia buat macam ni, rakyat akan marah, insya-Allah. GST dia laksana, rakyat akan marah, insya-Allah. Kita kerja kuat, pilihan raya yang ke-14, insya-Allah. Bukan sekadar Kelantan, bukan sekadar Selangor, Putrajaya insya-Allah milik kita. Wallahu alam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.